Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung tadabbur kita daripada surah Luqman. Kita telah sampai semalam ke ayat yang ke-13, iaitu wasiat Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala telah rekodkan di dalam Al-Quran untuk tatapan umat manusia sebagai pengajaran untuk diambil iktibar, untuk diamalkan, dan kita umat Nabi SAW untuk disampaikan. Nabi SAW telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama tauhid. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama tauhid. Jadi para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah saudara ayah yang sama walaupun ibunya berbeza. Itu perumpamaan yang diberi di dalam hadis Nabi SAW, ikhwatu allat, iaitu saudara sebapa tetapi bukan seibu. Antara perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam mentafsirkan kenyataan ini ialah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka datang dengan tauhid yang sama. Mereka datang dengan tauhid yang sama, dengan akidah yang sama. Mereka datang juga dengan usul syariat yang sama. Usul syariat yang sama iaitu untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Cumanya berbeza dia kat mana tuan-tuan? Berbeza dia kepada tafasil syariah. Berbeza kepada tafasil syariah, iaitu pada perincian-perincian syariat tersebut. Mungkin dalam setengah syariat minum arak dibenarkan, tetapi dalam syariat Nabi yang lain minum arak tidak dibenarkan. Mungkin dalam setengah syariat ada binatang-binatang tertentu yang boleh dimakan, tetapi dalam setengah syariat ada binatang-binatang tertentu tidak boleh makan. Benda ni tuan-tuan, perbezaan dari sudut perincian, detail-detail berkaitan dengan syariat ini, itulah yang disifatkan sebagaimana di dalam hadis tadi sebagai adik-beradik seibu. Ayah dia sama tetapi ibu dia berbeza. Dipanggil ikhwah allat, iaitu ayah yang sama. Daripada ayah yang sama, ibu yang berbeza. Mereka datang membawa tauhid yang sama, membawa usul syariat yang sama. Tapi usul yang saya maksudkan di sini ialah ubudiyah lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya set of rules, laws, adanya hukum hakam yang mana perlu dipatuhi, perkara yang perlu dibuat mesti dibuat, perkara yang perlu ditinggalkan mesti ditinggalkan. Adanya ubudiyah lah secara umumnya. Mereka kena ikut syariat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada nabi tersebut, walaupun berbeza dari sudut detailnya. Sebab tu kita akan tengok bahawasanya ada pensyariatan seperti solat, pensyariatan seperti puasa pada umat-umat terdahulu. Nanti kita akan jumpa insya-Allah antara perkara yang telah diwasiatkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihissalam kepada anak dia ialah supaya mendirikan solat. Dan solat ini ialah perkara yang mana telah disuruh, diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat, kalau tuan-tuan ikut kelas pada waktu pagi, kelas hadis daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ke atas umat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ke atas umat terdahulu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, ada perkara yang mana bersifat usul dari sudut syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan
ke atas umat manusia dahulu ataupun sekarang untuk tahqiq, untuk zahirkan ubudiyah, perhambaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya set of laws, adanya set of rules yang mana manusia perlu buat dan ada yang mana manusia kena tinggalkan. Jadi itu dinamakan sebagai perbezaan dari sudut itu yang dinamakan sebagai kesepakatan dari sudut usul pensyariatan. Walaupun berbeza dari sudut tafsil dia, berbeza dari sudut perincian dia, berbeza dari sudut pendetailan dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam wasiat Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salam kepada anak dia yang kita telah baca semalam, ayat yang ke-12 dan juga ke-13. Kalau kita tengok, ayat yang ke-12 berkaitan dengan syukur. Syukur ni tuan-tuan bukan hanya ada dalam syariat kita sahaja, tetapi dia ada juga dalam syariat yang sebelum ini. Sebab tu Allah SWT kata, anishkur lillah, supaya kamu bersyukur kepada Allah ataupun hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Benda ini dinasihatkan oleh Luqman kepada anak dia. Ini antara hikmah yang Allah SWT telah bagi kepada Luqman Al-Hakim. Sebab apa? Qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sahaja daripada hamba-Ku yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat ini tuan-tuan ada dalam agama kita dan ada dalam agama terdahulu. Sebagaimana akan datang dalam ayat-ayat yang seterusnya, perkara yang mana dinasihatkan oleh Sayyidina Luqman ini ada dalam agama mereka, agama Sayyidina Luqman, dan juga ada dalam agama kita, seperti berbuat baik, seperti berakhlak dengan akhlak yang mulia, seperti tidak takabur, seperti bercakap dalam keadaan lemah lembut, dengan nada suara yang elok, dengan ton gaya bahasa yang elok. Bahkan di dalam wasiat yang kita akan jumpa nanti, Sayyidina Luqman AS memberi peringatan supaya melakukan dakwah, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Jadi perkara-perkara ni tuan-tuan bukannya satu perkara yang asing daripada agama dahulu. Kononnya hanya ada pada agama kita, tidak. Ini ialah perkara-perkara yang mana ada dalam agama dahulu dan juga ada dalam agama kita. Dia adalah antara usul tauhid dan juga usul syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala buat sama untuk mana-mana umat manusia pada zaman mana-mana Nabi. Cuma berbezanya sedikit sebanyak pada tafasil ataupun pendetailan syariat-syariat tersebut. Jadi pada ayat yang ke-13 malam kita telah baca berkaitan dengan larangan daripada melakukan syirik. Benda ni bukan khusus untuk Luqman sahaja, bukan khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak, syirik ini satu perkara bersifat usul. Setiap nabi yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid dan untuk menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Kemudian ayat yang ke-14 dan 15 insya-Allah yang kita akan baca hari ini juga perkara yang mana bukan khusus untuk kita sahaja. Bahkan ialah satu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan ke atas seluruh umat manusia yang sampai kepada mereka nabi dan juga wahyu. Dalam ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15 berkaitan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, mentaati ibu bapa, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Cuma dia punya limit, ada dia punya had. Selagi mana tidak mensyirikkan Allah dan juga tidak memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kaedah yang jelas dalam agama kita, bahkan agama sebelum-sebelum ni pun tuan-tuan. Agama sebelum ni yang mana merupakan agama Islam jugalah. Walaupun tidak terkenal dengan nama Islam, tapi agama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan dalam agama terdahulu dan juga dalam agama kita ialah tidak mentaati makhluk pada perkara yang mana melibatkan memaksiati khaliq, memaksiati pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada melibatkan tauhidnya, melibatkan syariatnya dan sebagainya. Jadi para ulama kita, mereka kata taat kepada kedua ibu bapa, perkara tersebut ada dia punya limit dia. Perkara tersebut ada dia punya limit dia. Limit yang pertama yang paling penting ialah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati, menderhakai Allah
Tuhan yang Maha Mencipta. Sama ada dari sudut akidahnya, sama ada dari sudut syariatnya. Ini yang pertama. Itu dinamakan sebagai ita'ah ataupun ta'at, iaitu mentaati, mengikuti. Yang kedua, tuan-tuan, ada satu benda yang dinamakan sebagai bir. Bir ni berbuat baik. Birrul walidain. Yang selalu kita dengar, birrul walidain, berbuat baik. Berbuat baik ni, tuan-tuan, dia bukan semuanya wajib. Bahkan boleh dikatakan birrul walidain, ia adalah daripada kategori sunat. Mesti orang rasa macam pelik kan? Tak apa, kita dengar dulu dia punya perincian. Ini berdasarkan apa yang saya dengar, yang saya belajar, apa yang saya baca. Birrul walidain, bir ni dia berbuat baik. Bila dia berbuat baik, kebanyakannya adalah bersifat sunat. Kebanyakannya adalah bersifat sunat. Dia tak seperti dengan masalah taat tadi. Taat ni, kita mengikuti apa yang mak ayah kita suruh. Ada perkara yang mana wajib ke atas kita terhadap kedua ibu bapa kita. Kecuali kalau mak ayah kita suruh sesuatu yang mana bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan syariat, itu cerita lain lah. Memang kita tak boleh ikut lah. Tetapi ada juga perkara yang mana kita kena buat kepada mak ayah kita yang dinamakan sebagai bir, berbuat baik, tetapi dia pada darjah wajib. Dia pada darjah wajib. Apa dia, tuan-tuan? Pada darjah wajib, biasanya apabila melibatkan riayah dan juga nafkah. Riayah dan juga nafkah. Riayah ni penjagaan. Nafkah ialah kita terjemah sebagai nafkah lah dalam bahasa Melayu kita. Keperluan keduniaan dari sudut makan, minum, tempat tinggal dan seumpamanya. Jadi apabila ayah ataupun ibu, terutamanya apabila mereka telah uzur lah, mereka tidak boleh untuk bekerja sendiri dan seumpamanya. Hatta kalau dalam mazhab Syafi'i pun, kalau mak ayah kerana mulianya, tingginya kedudukan mereka, mereka tak nak kerja. Dan kita telah balik, kita boleh bekerja, kita boleh menanggung mereka, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk kita tanggung mak ayah kita. Menjadi kewajipan untuk kita tanggung mak ayah kita berdasarkan kemampuan kita. Dan kalau kita ada adik-beradik yang ramai lah, 2, 3, 4, 5 orang, maka dia adalah dia punya giliran-giliran nafkah. Bagaimana cara kita nak bagi belanja kepada mak ayah, kita kena berkongsi ke, ataupun hari ni orang ni bayar, esok orang lain bayar, lusa orang lain bayar. Tapi kita dalam suasana moden hari ni, biasanya nafkahnya orang bagi setiap bulan. Nampak tak? Orang tong-tong duit, kongsi-kongsi duit, bagi nafkah kepada ibu dan ayah. Ini adalah perkara yang wajib. Bahkan ada perbahasan khusus di dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan masalah nafkah. Dan begitu juga dalam masalah riayah. Masalah riayah ni, tuan-tuan, dia sebenarnya lebih kepada fardu kifayah. Lebih kepada fardu kifayah. Riayah ni lebih kurang senangnya kita terjemah sebagai jaga lah. Jaga. Bila mak ayah dan uzur, tidak menjadi kewajipan ke atas semua anak untuk jaga. Tetapi dia adalah bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah. Mungkin ada yang duduk KL, ada yang duduk luar negara. Tetapi ada anak lain yang mana menjaga di rumah. Maka fardu kifayah telah tertunai. Cumanya, tuan-tuan, kalau berlaku pergaduhan dalam masalah nak jaga emak dan ayah, jadi yang ni dia kena mesyuarat lah. Sama ada mereka sepakat untuk berkongsi ataupun mereka berbahagian hari. Ada orang ni jaga satu hari, ada orang ni jaga satu hari, ataupun ada yang jaga ikut bulan. Yang ni jaga untuk bulan ni, bulan depan berpindah pergi ke rumah anak yang lain. Sebab anak dia tidak boleh nak berada bersama dengan mak ayah dia untuk selama-lamanya. Sebab dia juga kena bekerja untuk nafkah untuk ibu ayah dia, nafkah untuk diri dia. Kalau dia dah berkeluarga, dia ada nafkah wajib ke atas kaum keluarga dia seperti isteri, anak-anak dia. Jadi tuan-tuan, dalam masalah nafkah ni adalah wajib untuk memberi nafkah kepada mak dan ayah. Sama ada mereka mampu untuk bekerja ataupun mereka tidak mampu untuk bekerja. Selagi mana mereka memerlukan nafkah, maka menjadi wajib ke atas anak untuk bagi nafkah. Nampak tak? Tapi kalau mak ayah kaya, memang tak wajib lah untuk anak bagi nafkah. Tapi kalau anak bagi bulan-bulan, bagi duit 300-400, hatta 1000 sekalipun, itu termasuk dalam bab bir. Dalam bab apa, tuan-tuan? Dalam bab membuat kebaikan untuk ibu dan juga ayah. Itu dalam kategori sunat.
Jadi bir al-walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni tuan-tuan, ada yang mana bersifat wajib, tetapi yang banyaknya dia adalah bersifat sunat, birrul walidain. Jadi tuan-tuan, apabila kita faham birrul walidain ada bersifat wajib dan sebenarnya tak banyak, dia more kepada nafkah dan juga more kepada riayah, iaitu memberi nafkah dan juga menjaga, terutamanya apabila mereka tua, nak menguruskan keperluan mereka, tolong beli barang daripada kedai, bawa pergi jumpa doktor ke hospital, kan? Benda-benda macam tu, dia kepada anak menjadi satu tanggungjawab lah. Kalau lah anak tu seorang, maka tanggungjawab ke atas diri dia untuk bagi nafkah dan juga untuk riayah. Tetapi kalau ada anak yang ramai, maka biasanya akan berkongsi untuk bagi nafkah. Sebagaimana saya bagi tahu tadi, sama ada berkongsi dari sudut amount untuk setiap bulan ataupun ada yang ambil bulan ni, ada yang ambil bulan depan. Dan sama juga dalam masalah riayah, jaga. Yang ni tuan-tuan boleh kita tengoklah detail dalam kitab-kitab fiqh kita. Adapun selain daripada itu, kebanyakannya adalah bersifat bir, iaitu sunat untuk kita berbuat baik kepada mereka. Tetapi tidak sampai kepada darjah wajib. Tidak sampai kepada darjah wajib. Jadi tuan-tuan, bukan semua apa yang disuruh oleh kedua ibu bapa menjadi wajib untuk anak lakukan. Kalau anak tak buat, anak dikira sebagai derhaka, anak dikira sebagai berdosa. Tidak buat tuan-tuan, tidak dikira sebagai berdosa, tidak dikira sebagai derhaka pada banyak benda yang disuruh oleh kedua ibu bapa. Jadi apa dia punya dhabit, apa dia punya kayu ukur? Setakat apa yang saya faham daripada pengajian, daripada apa yang saya baca ialah, dia akan jadi berdosa apabila dia memudaratkan ibu ataupun ayah dari sudut agama ibu dan ayah tersebut dan juga dari sudut keduniaan ibu ayah tersebut berdasarkan keperluan mereka. Kalau kita tak buat yang ni sampai menyebabkan mudarat kepada mereka, maka barulah dikira sebagai berdosa. Kalau mereka suruh kita tak buat, berdosa. Nampak tak? Jadi pada waktu ini, taat itu wajib. Tetapi kalau mereka suruh sesuatu perkara yang mana tidak memudaratkan mereka dari sudut agama, tidak memudaratkan mereka dari sudut keduniaan mereka, maka itu tidak wajib untuk diikuti, tetapi menjadi sunat afdal kalau kita ikut, sebab dia termasuk di dalam bab bir al-walidain. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, sebagai contoh, kalaulah mak kita ni, dia suruh kita buat kerja yang tertentu, sebagai accountant sebagai contoh, ataupun sebagai pensyarah, ataupun sebagai doktor. Tetapi kita tak berminat. Kita minat nak jadi cikgu. Bila kita minat nak jadi cikgu, mak kita paksa, kita tak ikut. Adakah itu dikira sebagai menderhaka kepada ibu bapa, termasuk di dalam uququl walidain? Orang yang mana menderhaka kepada kedua ibu bapa, maka orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa, dosanya besar, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tuan-tuan. Sebab bukan semua perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua perintah yang ibu dan ayah perintahkan kepada anak-anak itu wajib untuk diikuti. Nampak? Wajib apabila melibatkan nafkah, apabila melibatkan riayah, sebagaimana kita bagi tahu tadi. Tetapi kalaulah ibu dan bapa memaksa untuk buat sesuatu benda, yang mana benda itu sebenarnya bersifat pilihan manusia, syarak sendiri telah bagi hukum mubah, harus nak kerja cikgu ke, nak kerja accountant ke, nak kerja peguam ke, nak kerja doktor ke, tiba-tiba ibu ataupun ayah dia memaksa, kamu kena kerja doktor, kalau kamu tak kerja, kamu bukan anak aku, kamu anak derhaka. Maka tuan-tuan, tidak ada kewajipan untuk taat pada waktu tersebut, sebab tidak ada sebarang mudarat yang kembali kepada ibu dan ayah dari sudut agamanya dan juga dari sudut dunianya. Cuma yang wajib kepada kita sebagai anak untuk bagi nafkah. Tak kiralah gaji itu datang daripada hasil kerja sebagai doktor, ataupun gaji itu datang daripada hasil kerja sebagai guru, ataupun jadi tukang restoran ke, tukang kayu ke, petani ke, selagi mana benda itu tidak memudaratkan ibu dan ayah. Dan nafkah itu adalah mengikut keperluan seseorang. Nafkah adalah mengikut keperluan seseorang. Biasanya ramai orang hidup makan berapa kali sehari tuan-tuan? Makan 3 kali sehari kita orang Malaysia dengan lauk sekian-sekian. Orang kata average kehidupan. Dan nafkah adalah berdasarkan kemampuan si suami, berdasarkan kemampuan si anak, sebagaimana nafkah kepada isteri anak berdasarkan kemampuan si suami dan juga si ayah. Jadi begitu juga nafkah kepada kedua ibu bapa adalah berdasarkan kemampuan si anak. Jadi tidak bolehlah
Ibu dia kata kamu kerja petani dapat lebih kurang 2,000 sebulan. Tapi kalau kamu kerja doktor, kamu boleh dapat 10,000 sebulan, 8,000 sebulan. Jadi aku boleh dapat duit sekurang-kurangnya 2-3,000 sebulan daripada kamu. Benda tu tak wajib tuan-tuan. Nafkah ni berdasarkan manusia tu mampu banyak mana dia nak bagi berdasarkan pekerjaan dia buat. Jadi kalau dia tak ikut apa yang mak ayah dia suruh, dia tidak dikira sebagai derhaka, tidak dikira sebagai berdosa. Cuma kalau dia ikut dan dia ada kemampuan untuk buat, itu dinamakan sebagai berbuat baik, dan itu adalah sunat. Cuma tuan-tuan, apabila melibatkan kita tak ikut apa yang mak ayah kita suruh, pada perkara-perkara yang mana tak wajib pun ke atas diri kita, kita kena tolak dengan cara yang baik. Kita kena tolak dengan cara yang baik. Kita kena tolak dengan cara yang berhemah. Kita kena tolak dengan cara lemah lembut. Kita tidak boleh sesekali menengking mereka. Kita tidak boleh sesekali menengking mereka, mengherdik mereka, kerana ini adalah haram, tidak kira dalam apa keadaan sekalipun. Cumanya, tengking, herdik ni tuan-tuan, dia adalah berdasarkan kayu ukur dia, apabila berbeza, ton, nada dia bercakap daripada hari-hari kebiasaan, waktu-waktu kebiasaan. Maka, jika dia meninggikan suara dia daripada nada percakapan hari-hari kebiasaan pada waktu-waktu biasa, maka itu dinamakan sebagai meninggikan suara. Itu dinamakan sebagai meninggikan suara. Boleh sampai kepada mengherdik. Kalau maki, hamun, pukul tu memang lagi kuatlah dia punya keharaman. Sebab Allah SWT sebut wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu cakap kepada kedua ibu bapa kamu uff. Uff ni ulama-ulama kita kata, itulah orang kata serendah-rendah dah perkataan yang mana boleh menggambarkan suara yang tinggi ataupun herdikan ataupun nada bahasa intonasi suara yang tidak baik yang boleh manusia sebut. Uff. Nampak tak? Itu je. Kalau ada lagi selain daripada tu, Allah SWT akan bawa yang tu. Jadi haram tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia menyakiti hati kedua ibu bapa. Dia menyakiti hati kedua ibu bapa. Apatah lagi kalau kita hirdik dengan suara yang tinggi, kita caci maki, kita hina, kita pukul. Itu disebut oleh para ulama min babi aula. Lebih aula lagi untuk menjadi haram. Dalam kitab usul fiqh dia sebut apa? Sebagai mafhum muafaqah. Mafhum muafaqah. Mafhum muafaqah, iaitu bukan setakat muafaqah, iaitu muafaqah aulawi. Perkara yang mana tidak disebut di dalam nas, tidak disebut di dalam mantuk, tetapi hukum perkara tersebut lebih aula lagi berbanding dengan hukum yang mana disebut di dalam nas dan juga mantuk. Nampak tak? Dalam nas sebut wala taqul lahuma uffin. Jangan sebut uff. Tapi kalau kita pukul, kalau kita herdik dengan suara yang tinggi, dengan bahasa-bahasa yang kesat, perkataan-perkataan yang kasar, maka tidak disebut hukum tu di dalam nas, di dalam mantuk itu. Tetapi mafhumnya, kefahaman di sebalik itu, dan kefahaman itu ialah kefahaman yang mana bukan hukumnya bertentangan, tetapi hukumnya sama, bahkan lebih aula daripada itu. Dia dinamakan sebagai mafhum muafaqah aulawi. Maka hukumnya lebih-lebih lagi lah haram. Nampak tak? Hukumnya lebih-lebih lagi haram. Jadi tuan-tuan, sebab tu tidak bersetuju kita dengan mak ayah kita, tak ada masalah. Kita tak nak buat apa yang dia suruh, tak ada masalah. Pada perkara-perkara yang mana tidak memudaratkan agama dan dunia mereka. Tetapi cara kita tolak, cara kita tidak bersetuju itu, jangan sampai kita masuk dalam uquq. Jangan sampai kita masuk di dalam menderhaka, terutamanya apabila melibatkan perbuatan kita, tubuh badan kita, macam kita pukul, terajang, na'udzubillah, ataupun melalui percakapan kita, nada bahasa kita ataupun memek muka kita, itu akan masuk kepada uquq, iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Bukan salah dia pada kita tak setuju tadi dengan saranan ataupun perintah mak ayah kita tadi, tetapi pada cara kita berhadapan dan cara kita menghadapi perintah tersebut. Cara kita tak setuju tadi. Nampak tak? Itu yang menjadikan haram. Cuma tuan-tuan, dalam masalah suara ni, kita kena tahu bahawa si manusia ni ada orang yang mana suara dia memang dia lembut lah. Percakapan dia ada suara yang average. Ada suara yang memang suara dia kuat. Dia panggil jahwari. Suara dia memang suara dia kuat.
Benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW juga pun. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat daripada suratul Hujurat, juzuk 26. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Nah, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengangkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan sekali-kali kamu menguatkan suara kamu sebagaimana kamu bercakap dengan suara yang kuat dengan sahabat-sahabat kamu. Ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kerana jika kamu melakukan perkara yang demikian, maka amalan-amalan kamu akan gugur dalam hal keadaan kamu tidak tahu. Angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah bercakap dengan percakapan yang kuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita bercakap kuat tak tentu hala di hadapan kawan-kawan kita, itu adalah perkara yang mana boleh membatalkan amal, disebut secara jelas nas. Nampak tak? Tetapi kata para ulama, kalaulah kita buat perkara ini, memang dia uquq, memang dia dosa, memang dia derhaka kepada kedua ibu bapa kita, kita angkat suara kita, kita tinggikan suara kita daripada had norma biasa percakapan kita, memang dia dosa, tetapi dia tidak sampai kepada darjat ataupun level ihbatul a'mal, iaitu menggugurkan puasa kita, zakat kita, haji kita, solat kita. Dia panggil dosa yang mana mustaqil, dosa yang mana bersendirian, bukan bersendirian, dosa yang berbeza. Yang dosa-dosa, tetapi amalan-amalan kita kalau kita buat cukup dia punya syarat, dari sudut ikhlas dia, dari sudut ikut hukum hakam yang disebut sebagai ittiba' itu, maka amalan tersebut insya-Allah Allah SWT terima. Tetapi tidaklah kerana uquq, kita angkat suara kita sekali kepada mak ayah kita sebab kita marah, dia akan menggugurkan pahala-pahala amalan-amalan yang kita buat sebelum ni. Tak. Benda itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi apa yang saya nak sampaikan, apabila turun ayat ni, satu orang sahabat nama dia Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni satu orang lelaki yang mana suara dia punya tone suara tu tinggi, tuan-tuan. Satu orang mana jahwani, suara dia kuatlah senang cerita. Jadi Nabi SAW, dia tidak nampak Thabit ibn Qais ibn Shammas di masjid untuk tempoh beberapa hari. Jadi tanyalah sahabat-sahabat dia yang lain, apa yang berlaku kepada fulan-fulan? Banyak hari dah tak nampak. Maka satu orang sahabat, tak silap saya Sa'ad ibn Ubadah, dia ataupun Sa'ad ibn Mu'adh, tapi saya rasa Sa'ad ibn Ubadah, dia bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku akan pergi jumpa dia lah, dia jiran aku, mungkin dia sakit ke apa ke. Jadi pergi jumpa dengan Thabit. Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, sebenarnya tidaklah menghalang aku daripada pergi ke masjid, berada di dalam majlis Nabi, kecuali kerana turunnya ayat ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ila akhiril ayah. Sebab aku ni orang yang suara kuat. Aku ni orang yang suara kuat. Jadi aku takut aku akan bercakap di hadapan Nabi dengan suara yang kuat, menyebabkan amalan-amalan aku akan terbatal. Jadi aku memilih kemudaratan yang lebih ringan. Aku tak datang semayang dengan Nabi SAW, ataupun kalau aku semayang hujung-hujung saf. Bila bagi salam, aku balik terus. Jadi bila benda tu sampai kepada Nabi SAW, Nabi kata bahkan sebenarnya dia adalah ahli syurga dan seumpamanya lah. Dalam hadis tu tuan-tuan boleh baca. Cumanya perkara yang ingin disampaikan daripada riwayat ini, ia menjadi indikator, dia menjadi petunjuk kepada kita bahawasanya yang dikatakan raf'us saut, mengangkat suara itu, tengking herdik, ialah apabila benda itu dibuat lebih daripada had biasa percakapan normal dia pada sesuatu hari. Nampak tak? Hatta kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh dalam bab nusyuz, dalam bab nusyuz, iaitu isteri tidak taat, bagaimana dia dikatakan nusyuz? Biasanya indikator dia apabila dia buat sesuatu perkara yang tak pleasant, perkara yang tidak baik itu
berbeza daripada kebiasaan dia. Cara dia bercakap, kebiasaan dia, gerak tubuh badan, kebiasaannya, layanan dia, kebiasaannya, itu ialah amarah, tanda-tanda nusyuz, iaitu dibandingkan dengan kebiasaan pada hari-hari biasa, waktu-waktu biasa. Jadi tuan-tuan, kalau tak nanti orang salah sangka, mungkin orang tu memang suara dia jenis bercakap kuat, memang cakap kuat, memang itulah suara dia, dia cakap dengan kawan dia ke, dia cakap apa ke, memang itu dia punya tone suara dia. Sebagaimana dalam kes Thabit Ibn Qais Ibn Syammas tadi. Jadi, kalaulah mak ayah dia terasa, benda itu bukan dosa dia, memang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia dengan suara macam tu. Itulah normal percakapan dia. Tapi baik kalau dia berusaha untuk ubahlah cara percakapan dia, which is bukan satu perkara yang mudah untuk dibuat. Nampak tak tuan-tuan? Bukan satu perkara yang mudah nak buat. Memang benda tu dia membesar dengan percakapan macam tu. Jadi, kalau terasa hati dari sudut mak ayah pada perkara-perkara macam tu yang mana di luar kemampuan satu orang anak, maka dia tidak termasuk dia dalam bab dosa. Tetapi anak sunatlah untuk dia berusaha bagaimana dia nak ubah cara percakapan dia. Nampak tak? Ada orang yang memang cakap dia macam tu. Dia ni satu orang yang suara dia agak lantang, suara dia kuat, suara kuat lah. Kemudian dari sudut sebutan dia memang lantang, clear. Jadi mungkin setengah-setengah orang dia tak boleh nak terima sangat benda-benda ni. Bila dia tak boleh nak terima, jadi benda itu tidak boleh terima, itu tidak menjadikan orang tadi berdosa. Sebab itu memang nature dia, memang percakapan dia macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan daripada awal-awal tadi ialah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni kebanyakannya adalah sunat. Untuk menyukakan kedua ibu bapa, untuk meredakan kedua ibu bapa. Dan ada yang wajib, tapi wajib ni biasanya apabila melibatkan nafkah dan juga riayah. Dia dinamakan sebagai bir juga, tetapi dia wajib, iaitu nafkah untuk kita bagi perbelanjaan keperluan kedua ibu bapa. Dan juga untuk menjaga dia, untuk menunaikan keperluan dia dari sudut penjagaan lah. Itu adalah wajib. Adapun selain daripada itu, dia adalah sunat. Selagi mana dia tidak memudaratkan kedua ibu bapa dari sudut agama dan juga dunia mereka, maka tidak wajib untuk taat, tetapi sunat untuk taat dalam perkara-perkara tersebut. Dan kalau kita tidak taat, dia tidak menjadikan kita berdosa. Dia akan jadi berdosa apabila kita meninggikan suara, kita memukul, kita menghordik, menengking, dan sampai memberikan adha, memberikan kesakitan kepada mereka. Sama ada dari sudut fizikal ataupun dari sudut mental, maka itu baru jatuh dalam bab uququl walidain, iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan, perkara ini ialah satu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah syariatkan pada zaman dahulu, dalam agama terdahulu dan juga dalam agama kita. Dia adalah usul syariat berkaitan dengan birrul walidain, muamalah kita dengan kedua ibu bapa kita. Jadi kita baca ayat yang ke-14 tuan-tuan dan juga ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Jadi kami juga telah mewasiatkan kepada manusia. Kami juga telah mewasiatkan kepada manusia. Wasa di sini ulama kata sama ada, ialah ulama kata memberi wasiat lah, memberi peringatan lah. Wa wassayna al-insan biwalidayhi. Kami telah memberi wasiat kepada manusia berkaitan dengan kedua ibu bapanya. Apa yang telah diwasiatkan? Untuk taat kedua ibu bapa pada perkara yang mana wajib taat, selagi mana tidak memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami telah memberi wasiat kepada para anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa, walaupun sunat, tidak wajib untuk diikuti pada banyak perkara, tetapi kami still bagi wasiat, peringatan kepada mereka untuk menggembirakan mereka, untuk menyukakan mereka, menyenangkan hati mereka, walaupun benda itu sunat. Jadi wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami telah memberi wasiat kepada manusia, kepada seseorang manusia itu berkaitan dengan kedua ibu bapa.
manusia tersebut. Tapi tak bagi tahu wasiat apa, yang mana wajib, yang mana sunat. Ini telah ditafsilkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang lain. Sebagaimana saya dah terang agak panjang lebar tadi, ada yang mana wajib, terutama apabila melibatkan nafkah dan juga riayah, penjagaan. Dan yang lain kebanyakannya sunat. Selagi mana tidak memudaratkan kedua ibu bapa dari sudut dunia dan juga agama mereka. Kan? Macam kalau kita kata mak suka kereta sekian, kita tak nak beli kereta sekian. Mak kata jangan beli kereta BMW sebab membazir, jangan beli Merc sebab membazir. Sedangkan kita mampu. Jadi kita nak beli kereta yang mahal. Mak kita just suruh beli kereta yang simple-simple sebab membazir dan seumpamanya. Jadi kalau kita tak taat, benda tu tak berdosa tuan-tuan, sebab tak ada kaitan dengan mak ayah kita pun. Nampak tak? Tak ada kaitan dengan mak ayah kita pun. Kalau dah kira dari satu sudut, dari sudut hukumnya, tak wajib pun untuk kita taat. Tetapi kalau kita taat, itu termasuk dalam birrul walidain. Baik, bagus. Nampak tak? Jadi dalam ayat ni Allah SWT tidak bagi tahu apakah wasiat tersebut, hukumnya. Yang wajib ke yang sunat. Jadi telah ditafsilkan tadi sebagaimana disebut oleh para ulama, saya buat kesimpulan tadi. Jadi perkara yang wajib apabila melibatkan nafkah dan juga riayah, itu pun dalam masalah nafkah dan riayah, kalau ada adik-beradik yang ramai, maka biasanya orang kata sama ada dari sudut giliran ataupun dari sudut berkongsi. Dari sudut giliran atau berkongsi. Biasanya kalau melibatkan nafkah boleh berkongsi lah. Ataupun kalau dari sudut riayah biasanya mengikut giliran. Yang paling penting, kebajikan ibu dan ayah terjaga. Dari sudut makan minum, dari sudut tempat tinggal, dari sudut kesihatan. Nampak tak? Dan kami telah memberi wasiat kepada manusia berkaitan kedua ibu bapanya. Kenapa kami telah menekankan wasiat ini berkaitan dengan kedua ibu bapa ini? Kerana hamalathu ummuhu. Mula-mula Allah sebut ayah dan juga ibu, walidayhi, ayah dan juga ibu. Kemudian Allah SWT khususkan ummuhu, iaitu ibu kepada manusia. Sebab tu dalam hadis apabila ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang sepatutnya aku buat kebaikan untuk dia? Nabi SAW jawab, emak engkau. Kemudian ditanya lagi, Nabi SAW jawab, emak engkau. Sampai 3 kali Nabi SAW jawab, emak engkau. Kemudian barulah ayah engkau. So tuan-tuan, 3 kali ganda buat baik kepada ibu dan 1 kali ganda buat baik kepada ayah. Dan dalam ayat ini pun selepas Allah SWT sebut walidain, iaitu 2 ibu dan juga ayah. Allah SWT telah khususkan ibu bidzikr. Allah SWT telah sebut ibu secara khusus disebabkan oleh banyaknya pengorbanan yang telah dibuat oleh ibu terhadap seorang anak itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut hamalathu ummuhu. Allah SWT bagi tahu bahawa si ibu telah mengandungkan bayi dia wahnan ala wahn, iaitu wahnan ala wahn, iaitu dengan kelemahan demi kelemahan. Yalah tuan-tuan, 9 bulan mengandung ni bukan satu benda yang mudah. Wahnan ala wahn, iaitu masyaqqah ba'da masyaqqah. Kesusahan demi kesusahan. Da'af ala da'af. Kelemahan demi kelemahan. Nak bagi tahu bahawasanya ibu ni, dia mengandungkan seseorang bayi itu untuk tempoh 9 bulan. Biasanya, iaitu dengan penuh kesusahan. Lagilah kita kena buat baik tuan-tuan kepada kedua ibu bapa. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian, ibu menyusukan anak tersebut. Ini secara umum lah. Ibu menyusukan anak tersebut untuk tempoh 2 tahun. Ibu menyusukan tempoh tersebut. Ibu menyusukan anak tersebut untuk tempoh 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Jadi, kerana pengorbanan kedua ibu bapa ini, terutamanya ibu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi wasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi supaya kita manusia ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anishkur li wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li. Kami telah bagi wasiat kepada manusia berkaitan dengan kedua ibu bapanya. Supaya apa? Wasiat tu macam mana? Anishkur li, supaya bersyukur kepada aku. Dan selepas itu bersyukur kepada kedua ibu bapa engkau. Dan ingatlah bahawasanya hanya senya kepada aku sahaja tempat kembali, yang mana aku akan balas orang yang mana taat dan aku akan balas orang yang mana tidak melakukan ketaatan. Orang yang mana taat akan dibalas dengan kebaikan, orang yang mana tidak melakukan ketaatan akan dibalaskan dengan keburukan, dengan hukuman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini
suruh kita bersyukur kepada Allah. Sebab nikmat kehidupan ni yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mana membawa kita daripada tiada kepada ada. Cuma datangnya kita ke dunia ini melalui siapa tuan-tuan? Melalui perut ibu kita. Melalui perantaraan ibu dan ayah kita. Maka ibu kita ni ialah sebab kehidupan kita. Yang kedua, secara percakapan mudahnya, ibu dan ayah kita ialah sebab kehidupan kita yang kedua. Sebab manusia ni tuan-tuan, kecuali yang mukjizat tu cerita lain lah. Nabi Adam dibuat daripada tanah. Nabi Isa AS lahir tanpa ayah. Tetapi still melalui sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan bersyukur kepada Allah? Sebab nikmat kehidupan ni adalah satu nikmat yang besar. Nikmat adanya kedua ibu ayah adalah satu nikmat yang besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur, iaitu dengan erti kata berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Dan dalam masa yang sama, kita kena ingat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan, terutamanya apabila melibatkan kedua ibu bapa ni, benda itu tidak akan berkesudahan dan berakhir hanya di dunia semata-mata. Tidak. Bahkan, dia punya balasan pada hari kiamat nanti. Sama ada kebaikan ataupun keburukan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ilayyal masir, hanya senya kepada aku sahaja akan dikembalikan untuk seseorang itu dibalas. Nampak tak? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kalaulah kedua ibu bapa tersebut memaksa untuk kita melakukan perkara yang mana tidak baik. Tidak baik dengan arti kata melanggar syariat Allah, melanggar akidah, maka memang kita tidak boleh untuk taati. Dikatakan turunnya ayat ini disebabkan oleh ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, tetapi ibu dia telah apa dia panggil bahasa dia? Ibu dia telah dia panggil apa? Ibu dia kata, kalau engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka aku tidak mahu makan, aku tidak mahu minum. Dia panggil apa yang dia bahasa Melayu? Ibu dia telah tak jumpa apa perkataan bahasa Inggeris pun tak jumpa, semua tak jumpa. Dia kata, kalau engkau tidak mahu tinggalkan agama Islam, aku tidak akan mahu makan aku tidak akan makan, aku tidak akan minum. Aku akan mati dalam kelaparan. Dan bila aku berada dalam keadaan macam tu, engkau sebenarnya telah menyebabkan aku berada dalam kesusahan. Dan bila engkau menyebabkan aku berada di dalam kesusahan, bermakna engkau telah tidak mengikuti ajaran Islam itu sendiri yang suruh berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nampak tak? Pandai mak dia susun hujah. Pandai mak dia susun hujah. Islam suruh engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sekarang kerana engkau, aku tak akan makan, aku tak akan minum. Jadi menjadi kewajipan untuk kau meninggalkan Islam supaya aku makan dan aku minum. Kerana itulah kebaikan yang kau buat kepada aku. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah SWT letak syarat. Jikalah kedua ibu bapa engkau ataupun salah seorang daripada mereka berdua telah memaksa engkau untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu yang mana engkau tidak ada ilmu dengannya. Maksudnya, kalau mereka menyuruh untuk buat syirik, yang mana kamu tak ada ilmu berkaitan dengan bihi itu, kembali kepada syarik. Kamu tidak ada ilmu tentang syarik tersebut. Memang tak ada lah dalam dunia, tuan-tuan. Satu zat, satu perkara, satu benda yang mana menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ada. Sebab laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dari beberapa wajah dan tidak daripada keseluruhan wajah. Maksudnya tidak daripada beberapa sudut dan tidak daripada keseluruhan wujud. Dan tidak daripada keseluruhan sudut. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa lahu nadhir wala mathil wala syabih. Siapa belajar akidah dia tahulah, tuan-tuan, apa beza tiga perkataan ni. Mathil, syabih dan juga nadhir. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, nadhir orang yang mana sama dengan sesuatu benda lain dari satu sudut. Syabih orang yang mana sama dengan sesuatu daripada banyak sudut. Adapun mathil orang yang mana sama dengan sesuatu daripada keseluruhan sudut. Jadi,
Allah SWT kata, jika kedua ibu bapa engkau ataupun salah seorang daripada mereka telah memaksa engkau untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu yang mana engkau tidak ada ilmu pun dengan sesuatu tersebut. Fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali kamu mentaati mereka berdua ataupun salah seorang daripada mereka. Walaupun kamu tak taat, tetapi kamu masih lagi ada tanggungjawab kepada mereka dari sudut nafkah dan seumpamanya. Ataupun kamu masih lagi ada tanggungjawab untuk menjaga kebajikan mereka, untuk menjaga keperluan mereka. Jadi Allah SWT kata, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu bermuamalat, berinteraksi dengan mereka berdua di dunia ini dengan muamalat dan juga interaksi yang baik. Nampak tak? Berbuat baik itu tidak menghalang kita daripada berbuat baik pada ibu bapa yang bukan Islam. Walaupun mereka suruh kita syirik, kufur pada Allah, ia tidak menghalang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Tetapi jangan taat mereka. Nampak tak? Allah SWT kata, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu bermuamalah, hidup dengan mereka berdua di dunia ini ma'rufa. Sebab fid dunya aja pun tuan-tuan. Hanya di dunia ini, hanya untuk satu tempoh yang mana begitu singkat. Kalau mak ayah kita dah umur 50 tahun, 60 tahun, lama mana lagi mereka akan hidup? Kalau bukan mak ayah kita lah. Mak ayah seseorang yang mana hidup dalam keadaan kufur, ataupun kalau Islam sekalipun, tapi Islam hanya pada nama, nak membenci Islam dan seumpamanya, sampai lama mana sangat pun dia boleh hidup di atas dunia ini untuk dia memaksa si anak untuk melakukan perkara-perkara yang mana bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai lama mana sangat pun. Allah SWT kata wasahibhuma fid dunya. Bila Allah sebut fid dunya, isyarat kepada qisaril muddah, pendeknya tempoh waktu tersebut yang mana kamu kena bersabar dan bertahan melakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan bersabar dan bertahan melakukan kebaikan kepada mereka itu bukanlah sia-sia, kamu akan dapat pahala. Dari sudut kamu akan dapat pahala. Tetapi at the same time, kamu jaga agama kamu jaga iman kamu jaga agama kamu jaga syariat kamu. Jadi kamu akan dapat kebaikan. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan hendaklah kamu mengikuti jalan orang yang mana telah kembali kepada aku, iaitu ikutlah jalan orang yang beriman. Ikutlah jalan orang yang beriman, ikutlah jalan orang yang mana mengikuti syariat. Jadi jangan sekali-kali kamu dalam kes ini kamu buat tindakan yang mana menyalahi jalan orang yang mana beriman, menyalahi jalan orang yang mana kembali kepada aku. Nampak tak? Bila mak ayah dia suruh kita melakukan syirik, ataupun mak ayah suruh kita buat perkara-perkara yang dosa, bertentangan dengan syariat, janganlah kita lawan perintah tersebut yang salah itu dengan cara yang salah juga. Nampak tak? Sampai kita tengking, hordik, pukul dan seumpamanya. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah ingatkan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu bermuamalat dengan mereka di dunia ini yang mana pendek sangat, dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang yang mana telah kembali kepada aku, iaitu jalan orang yang beriman, jalan orang yang bertakwa, dan jalan orang yang mana mengikuti syariat. Nampak tak? Dan kamu kena lazimi jalan orang yang mana berada di atas jalan tauhid. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan jalan tauhid tersebut. Tapi dalam masa yang sama, jangan kamu jadi orang yang mana menyalahi syariat sebab menderhaka kepada kedua ibu bapa, dengan arti kata uquq, dengan arti kata dia buat perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Walaupun mak kafir, haram untuk kita tengking. Walaupun mak kafir, haram untuk kita mudaratkan mereka dengan tak bagi nafkah pada mereka. Nampak tak? Haram untuk kita mudaratkan mereka dengan pukul mereka, tendang, sepak terajang mereka. Ini bukan jalan orang yang beriman, bukan jalan ahli tauhid. Wattabi' sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thumma ni tuan-tuan menyebut, senang ceritanya dia punya tertib lah. Thumma ni menunjukkan tertib. Selepas kamu berada di dunia, kamu sabar untuk satu tempoh yang sekejap sahaja. Tak lama pun lepas tu dia akan mati, kamu juga akan mati. Hanya sahaja kepada aku sahaja kamu semua, kamu dan ibu ayah kamu akan dikembalikan untuk bertemu dengan aku, berdiri dalam mahkamah aku untuk hisab. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pada waktu tersebut aku akan bagi tahu kepada kamu semua, kamu, ibu ayah kamu, apa yang kamu telah buat di dunia. Kalau kamu berada di atas jalan tauhid, berada di atas jalan syariat, kamu buat sesuatu perkara berdasarkan perintah Allah, bukan kerana hawa nafsu kamu, keinginan kamu, fikiran kamu,
maka kamu akan tengoklah dia punya natijah dan juga keputusannya nanti. Bila mak ayah suruh syirik, kamu tak syirik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh berbuat baik kepada mereka. Kamu buat. Kamu tidak uquq, kamu tidak menderhaka, tidak meninggi suara dan seumpamanya. Maka kamu akan tengok dia punya balasan yang baik. Tapi kalau nak Allah Subhanahu Wa Taala suruh kamu buat baik kepada kedua ibu bapa, walaupun ibu bapa kamu suruh kamu melakukan syirik, tapi kamu tak ikut perintah ini, kamu mengabaikan kewajipan pada kedua ibu bapa dari sudut nafkah dan juga riayat, kamu tengking dan seumpamanya, kamu berada di atas jalan tauhid, itu betul, memang itu perkara yang wajib, tapi still kamu ada buat dosa kerana kamu tidak mengikuti jalan orang yang mana kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Sebab ibu bapa dia ada hak dia ke atas diri kita. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat di atas, anishkur li wa liwalidayka, supaya kamu bersyukur kepada Allah dan kamu berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Berterima kasih ini bukan hanya qauli, bukan hanya sebutan mulut semata-mata, tetapi kita kena zahirkan terima kasih itu dengan perbuatan kita. Ada perbuatan yang wajib dan ada perbuatan yang mana bersifat sunat kalau kita buat. Adapun kedua ibu bapa tadi pula yang mana memaksa kita untuk syirik, na'udzubillah, memang dia confirm akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau kedua ibu bapa Islam, tak suruhlah sampai kita buat syirik, tetapi dia tak suka benda-benda yang Islami, tak bagi anak belajar, nak menghalang anak daripada menunaikan salat berjemaah, menghalang anak daripada baca Quran, menghalang anak daripada pergi masjid, majlis ilmu, memaksa anak untuk minum arak dan seumpamanya. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka ibu bapa ni pun juga, selagi mana dia Muslim, dia ada kesalahan dia lah. Dan benda itu dosa. Kalau Allah SWT tidak ampunkan, maka dia akan masuk dalam neraka juga. Tetapi last sekali dia akan masuk dalam syurga balik sebab dia tidak mensyirikkan Allah. Jadi tuan-tuan, perkara ini perlu didetailkan. Kamu semua, thumma ilayya marji'ukum, kemudian selepas kehidupan dunia sementara, semua kamu ni akan kembali kepada aku. Akan kembali kepada aku, berdiri dalam mahkamah Allah SWT. Setiap seorang daripada kamu akan ditanya. Kalau kamu anak, apa yang kamu buat? Kalau kamu ibu bapa, apa yang kamu buat? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu kena ingatlah, kehidupan dunia ni tidak akan berakhir di dunia sahaja. Dia ada perhitungan dia nanti. Kamu akan tengok. Aku akan bagi tahu kamu apakah kesudahannya. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak ayat, apabila melibatkan dispute, apabila melibatkan pertelingkahan, perselisihan, apabila melibatkan hak-hak biasanya antara manusia dengan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup ayat itu dengan hari kiamat. Dalam kes ni Allah Taala kata, ilayyal masir, thumma ilayya marji'ukum. Sebagaimana saya bagi tahu dalam mukaddimah yang awal-awal dulu, apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila Allah SWT cerita tentang golongan yang mana tidak adil di dalam timbangan, menipu dalam jual beli. Allah SWT kata, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Tidakkah mereka itu yakin bahawasanya orang yang mana menipu dalam jual beli, menipu dalam timbangan ni, mereka pasti akan dibangkitkan pada satu hari nanti, liyaumin azim, satu hari mana begitu dahsyat, satu hari mana begitu menggerunkan, yang begitu menakutkan. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipersoalkan. Itu je tuan-tuan. Apabila berlaku dispute, apabila berlaku pertelingkahan, perselisihan, apabila melibatkan hak-hak terutamanya di dalam dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperingatkan orang yang zalim. Allah SWT akan memperingatkan orang yang zalim, terutamanya yang zalim, yang ada harta benda, yang ada kuasa, bahawasanya kehidupan dunia ini tidak akan berakhir di sini. Kamu tidak akan kekal hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Kamu sebagai orang yang zalim akan mati sebagaimana mazlum, orang yang dizalimi tadi akan mati. Tetapi last sekali kamu akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hak kepada pemilik hak pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan ambil iktibar untuk sampaikan. Lebih kurang 6.55 sekarang, nak pukul 7 dah. Semoga Allah SWT bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan ambil iktibar untuk amal untuk sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.